Nah, yang manakah huruf izhar tersebut? Huruf izhar adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Huruf izhar ada 6. Keenam huruf izhar ini makhrajnya di tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kudrah dan iradah-Nya Allah sehingga kita mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum izhar. Izhar adalah menyatakan bunyi nun mati apabila bertemu dengan huruf izhar. Saya ulangi, izhar adalah menyatakan bunyi nun mati atau baris dua. Apabila nun dan baris dua ini bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka harus dinyatakan bunyi nun atau bunyi tanwin. Jelas bunyinya, tidak boleh disamar-samarkan dan tidak boleh dimasukkan ke dalam huruf yang lain. Jelas bunyinya. Nah, yang manakah huruf izhar tersebut? Huruf izhar adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Huruf izhar ada 6. Keenam huruf izhar ini makhrajnya di tenggorokan. Makhrajnya di kerongkongan. Nah, kita sudah mempelajari makhrajul huruf pada episod-episod sebelumnya. Apabila nun mati bertemu dengan huruf izhar tersebut, maka hukum bacaannya jelas bunyi nun. Contohnya, min a'ta. Bunyi nun, min. Bunyi nun, nun mati berjumpa dengan hamzah. Hamzah adalah huruf izhar. Berjumpa dengan hamzah, maka bunyi nunnya jelas. Min a'ta. Tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh disamar-samarkan. Tidak boleh dibaca min a'ta, itu salah. Atau min a'ta juga salah. Tapi harus dibaca jelas bunyinya. Min a'ta. Jelas bunyi nunnya. Kemudian contoh yang kedua, ain. Sebelum ain ada nun yang mati. Min alaq. Tidak boleh dibaca min, tidak boleh dipanjangkan, harus jelas bunyi nunnya, tidak boleh juga disamar-samarkan. Min alaq. Ain ini huruf izhar. Coba kita lihat di atas, ini ada huruf izhar 6, termasuk ain. Kemudian contoh yang ketiga yaitu yun hitu. Nun mati berjumpa dengan ha. Ha huruf izhar. Harus jelas bacaannya nun. Yun hitu. Harus jelas bunyi nunnya. Yun hitu. Kemudian contoh yang keempat. Min ghillin. Nun mati berjumpa dengan ghain. Ghain adalah huruf izhar. Bunyi nunnya jelas. Min ghillin. Kemudian contoh yang kelima adalah kha. Kha. Nun mati berjumpa dengan kha. Kha adalah huruf izhar. Bacaannya jelas. Min khauf. Min khaufin. Nah, bunyinya bunyi nun jelas. Kemudian kita pelajari tanwin atau baris dua. Tanwin. Baris dua berjumpa dengan hamzah. Hamzah ini adalah huruf izhar. Lihat di atas ada 6 huruf izhar termasuk hamzah. Tanwin adalah bunyi nun. Tanwin sama dengan bunyi nun. Tanwin berjumpa dengan hamzah. Bacaannya jelas tanwin.
Kufuwan ahad. Tidak boleh dibaca kufuwan ahad. Tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh didengungkan, juga tidak boleh disamar-samarkan. Jelas bunyi tanwinnya. Kufuwan ahad. Kemudian salamun hiya. Mun ini adalah tanwin zummah. Jelas bunyi nunnya, jelas bunyi tanwinnya. Salamun hiya, karena di depannya ada ha. Ha ini adalah huruf izhar. Kemudian contoh yang berikutnya, tanwin berjumpa dengan kha. Kha adalah huruf izhar. Harus juga jelas bacaannya. Duratun khaira. Duratun khaira. Tidak boleh dibaca duratun khaira. Tapi jelas bunyi tanwinnya atau bunyi nunnya. Duratun khaira. Kemudian contoh yang berikutnya, tanwin berjumpa dengan ain. Ain ini adalah huruf izhar. Bacaannya juga harus jelas. Jazaan alaihim. Alaihim. Jazaan alaihim. Tidak boleh dibaca samar-samar. Jazaan. Salah bacaannya. Tapi jelas bunyi nunnya, jelas bunyi tanwinnya. Jazaan alaihim. Kemudian contoh yang berikutnya, di sini ada tanwin atau baris dua di bawah berjumpa dengan ghain. Kha ini huruf izhar. Ghain juga huruf izhar. Di sini ada dua contoh. Satu kalimat ini ada dua contoh. Min khairin ghairi. Min izhar karena berjumpa dengan kha. Rin izhar karena juga berjumpa dengan ghain. Bacaannya dua-dua jelas. Nun jelas, rin jelas. Min khairin ghairi. Kalau kita sudah mengerti hukum izhar, kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan melahirkan bunyi-bunyi nun mati apabila bertemu dengan huruf izhar tersebut. Sahabat sekalian, mohon huruf-huruf izhar ini dihafal supaya kita membaca Al-Quran nanti tahu yang mana huruf izharnya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Insya-Allah kita akan berjumpa kembali pada episod selanjutnya. Semoga Allah memberikan pemahaman untuk kita semua agar kita lancar membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.